السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Al-Masalan, Osman, Syazani, Farid Misbah, Nur Syafarina, Kasuma Dewi dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Kita akan menyambung perbincangan kita masih lagi dalam ayat 117 nampaknya, menuju ke ayat 122 dari surah yang indah ini, surah An-Nisa. Ya, jadi bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang kedua, muka surat 555. Masih lagi bincangkan ayat yang semalam, memandangkan masih ada lagi perkara-perkara bangkit yang perlu kita huraikan berkaitan dengan larangan ataupun peringatan Allah SWT terhadap tipu daya syaitan kat sini ya. Jadi saya akan kupas pada malam ni berkaitan dengan khitan. Contohnya orang panggil khatan ataupun sunat. Apakah hukum sunat orang perempuan? Ya, adakah ia termasuk dalam larangan yang mana yang merupakan satu tipu daya syaitan kepada manusia? Gitu juga berkaitan dengan pembedahan plastik. Maklumlah zaman moden ni semua orang nak jadi handsome, nak jadi cantik. Apakah hukum pembedahan untuk mencantikkan hidung, dagu, anggota tertentu, membesarkannya, mengecilkannya? Apa hukumnya di sudut Islam, tuan-tuan? Kita akan bincang pada malam ni dengan fatwa daripada para ulama muktabar. Jadi bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang kedua, muka surat 555. Dan saya mengingatkan tuan-tuan, terima kasih sahabat saya Abu Auni, Suraya Mansur, Nizam Zamri, semua yang hadir. Jangan lupa bagi tuan-tuan yang terlibat dengan kempen Satu Rumah Satu Tafsir, kami akan hadiahkan buku yang indah ini. Buku besar ni bertajuk Insaf dengan Nama-Nama Anak, karangan orang yang berkeahlian dalam bidang bahasa, supaya kita tak tersilap dari sudut menamakan anak-anak dan keturunan kita. Ingat nama kita di akhirat akan dipanggil dengan apa yang diberi oleh ibu kita, maka beri nama-nama yang terbaik. Innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum. Nabi SAW mengingatkan bahawa kamu akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kamu, nama bapa-bapa kamu, maka perelokkan nama-nama kamu. Baik, lihat ayat 117 hingga 122 pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitanan marida. La'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم. Baik. Yang mereka sembah, siapa yang mensekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguhnya dia telah tersesat dengan sejauh-jauhnya. Dan mereka yang menyembah selain daripada Allah tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka, yang dilaknat oleh Allah. Dan syaitan itu mengatakan, aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hambaku bahagian yang sudah ditentukan, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan bangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan menyuruh mereka untuk motong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguhnya dia menderita kerugian yang nyata. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain daripada tipuan belaka. Mereka itu tempatnya Jahannam, dan mereka tidak memperolehi tempat lari daripadanya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh kelak akan kami masukkan dalam syurga yang mengalir sungai-sungai dalamnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat satu janji yang benar, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam kita dah bincangkan tentang ayat ini. Kenapa Allah menyatakan iyad'una min dunihi illa inatha, bahawa orang-orang yang sesat itu menyeru selain daripada Allah, mereka sebenarnya menyeru orang-orang perempuan. Inatha ni kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan untha.
Inath ni berarti perempuan. Kenapa? Ada beberapa penjelasan dari para ulama. Kalau kita lihat dalam tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, ada penjelasan mengatakan bahawa ini orang-orang Arab menamakan patung-patung berhala mereka dengan nama-nama perempuan. Semalam saya dah jelaskan, kata Imam Nawawi, bagaimana orang Arab kalau berkenaan dengan nama mereka, mereka akan pakai nama-nama yang kasar, yang ganas, yang menakut-nakutkan. Tujuannya, kalau mereka mengharungi peperangan, maka tentulah orang akan takut mendengar seruan nama itu. Siapa Fulan bin Fulan? Fulan itu merupakan Asad. Asad ni maknanya adalah singa. Fulan itu nama apa? Namanya Namir. Namiri maknanya harimau. Fahad namanya burung hantu. Jadi helang dan sebagainya. Jadi apabila menggunakan perkataan-perkataan demikian, ia bertujuan untuk menggentarkan musuh. Tapi kalau panggil hamba-hamba mereka, mereka akan panggil nama-nama yang lembut. Aslam, Zaid, Bilal. Ini nama-nama yang lembut-lembut, tuan-tuan. Khabab. Tapi bila menyebut tentang Tuhan, maka menggunakan nama orang perempuan. Kerana lazimnya orang Arab beranggapan bahawa malaikat-malaikat yang Allah utuskan merupakan anak-anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka panggil malaikat-malaikat itu dengan anggapan yang merupakan anak-anak perempuan Allah. Kerana maklumlah pada mereka, psikologi orang perempuan ni mudah untuk menerima kalau diminta, kalau merayu padanya senang untuk dipenuhi. Maklumlah orang perempuan. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, dulu kita pernah bincangkan apakah sifat orang perempuan, kelemahan orang perempuan di awal surah Nisa dulu kan. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan lagi dalam ayat-ayat berikutnya, tuan-tuan, untuk kita kaji. Maklumlah keliling kita merupakan isteri kita, anak-anak perempuan kita, ibu kita, mertua kita dan sebagainya. Orang perempuan yang perlu kita tahu kelemahan, kebaikan, keutamaan, kekuatan, dan juga perkara-perkara yang boleh kita lihat sebagaimana diajar oleh Allah SWT dalam surah ini. Baik tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, sekarang ayat ini menyatakan bahawa Inath ini seperti yang telah dijelaskan tadi. Pertama, kerana orang-orang Arab sendiri beranggapan bahawa Tuhan-Tuhan mereka pun dinamakan dengan nama orang perempuan. Lata, Uzza, Manat. Jadi semuanya berakhir dengan tak. Kalau tak ni perkataan muslimah, contohnya Syakirah. Jadi tak kat hujung itu biasanya merujuk kepada orang perempuan lah kalau kita belajar bahasa Arab, ya. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua yang mengatakan bahawa sebenarnya memang orang-orang Arab ni mengatakan tentang merujuk kepada ketuhanan, mereka akan menyebut banatullah. Mereka akan menunjuk unsa, bani unsa. Jadi bila menyebut tentang unsa ni, mereka telah terbiasa menggunakan patung-patung itu ataupun menyebut tentang apa sahaja berkaitan dengan ketuhanan, mereka kaitkan dengan orang perempuan. Yang ketiga, dari sudut bahasa, kata Imam Zajjaj, ya, kalau kita perhatikan perkataan Inath ni sebenarnya sama dengan perkataan wathan. Kerana orang Arab ini kadang-kadang mereka ada berlaku tasrif huruf. Huruf itu boleh dialih-alihkan. Contoh perkataan wujuh. Kadang-kadang wujuh waw, jim, waw, ha. Tapi kadang-kadang mereka gunakan ujuh. Wujuh itu tukar jadi alif pada permulaannya. Ini adalah style orang Arab, dia suruh bahasa. Kadang-kadang huruf masdar sad itu tapi dibunyikan dengan zai. Kadang-kadang disebut ihdinas siratal mustaqim, sad disebut pakai zai. Ini adalah kebiasaan berlaku di sudut bahasa Arab dari sudut iqlab harfi. Ini bukan iqlab dari sudut hukum tajwid, ini iqlab dari sudut bahasa Arab. Jadi tuan-tuan yang dimiliki Allah sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu di peringkat mendalam fiqh lughahnya, dari sudut ulum lughawiyahnya, kita akan jumpa perkara-perkara sedemikian. Jadi berkaitan dengan hal ini, Menjari mengatakan daripada Al-Dhahak, orang-orang musyrik berkata bahawa malaikat merupakan anak-anak perempuan Allah. Kami beribadah kepada mereka sebagai perantara. Jadi lazimnya mereka akan terbiasa untuk mengatakan dengan tiga penjelasan tadi. Yang pertama, sama ada merujuk kepada memang mereka menamakan Tuhan-Tuhan dengan nama orang perempuan, dengan nama-nama perempuan, Manata, Lata dan juga Uzza yang telah kita pelajari. Dan demikian juga yang kedua, mereka beranggapan bahawa malaikat-malaikat mereka sembah juga merupakan anak-anak perempuan Allah SWT. Maka Allah perli balik semula. Kamu menyeru orang perempuan, boleh bantu kamu ke? Begitu seolah-olahnya. Yang ketiga, dari sudut tasrif ataupun iqlab harfi yang berlaku dalam perkataan ni, iaitu diiqlabkan, ditukar perkataan daripada inatha ni asalnya daripada wathan. Jadi kalau inath, kita lihat alif nun tha, unuth, kadang-kadang baca sebagai unuth juga dalam qiraat yang lain. Jadi alif nun tha asal daripada wathan, waw, tha, nun, tapi berlaku perubahan kedudukan huruf di situ, maka jadilah unuth ataupun anath. Jadi perkataan disebut di sini wathan.
maka diubah sa' tu dikemudiankan, nun diawalkan. Ini iqlab dari sudut perkataan yang digunakan oleh orang Arab. Wallahu alam. Tapi yang pentingnya kita dapat lihat antara rasional penggunaan ini adalah satu sindiran daripada Allah SWT bahawa si kafir ini seringkali beranggapan tempat mengadu, tempat minta itu ialah orang perempuan, sampai Allah pun digeneralisekan macam orang perempuan pula tempat untuk minta bantuan. Itu kata-kata sebahagian besar daripada para ulama dalam penjelasan mereka mengapa Allah menyatakan di sini perkataan Tuhan itu dengan nama perempuan bagi si kafir. Kita dapat lihat juga dalam ayat surah Az-Zukhruf sebagai contohnya ayat ke-19, waja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum. Ini orang-orang kafir, mereka menyatakan bahawa malaikat-malaikat yang mereka sembah itu merupakan anak-anak perempuan Allah. Gitu juga dalam ayat yang lain Allah menyatakan dalam surah As-Saffat 198, waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Mereka mengadakan hubungan nasab dengan Allah, antara Allah dengan jin. Ini kesesatan yang ada pada si kafir, tuan-tuan mulia Allah sekalian. Kemudian Allah menjelaskan syaitan ini kerjanya adalah untuk ikrarnya, janjinya kepada Allah ketika berada di alam sebelum kewujudan kita, tuan-tuan, iaitu pada zaman datuk kita Nabi Adam AS laku persisihan, kekufuran mereka untuk mematuhi perintah Allah sebagai sujud kepada Adam AS, mereka telah diusir keluar dari syurga. Maka mereka telah minta kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Mereka minta kepada Allah untuk dipanjangkan umur sampai ke hari kiamat, bertujuan untuk menyesatkan manusia. Lalu Allah menjelaskan la'anahullah wa qala attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Allah telah melaknat syaitan, dan syaitan itu berkata, wahai Tuhanku, aku akan ambil satu bahagian daripada umat manusia ini untuk ikut aku. Ini yang telah dijelaskan dalam khabar, dia setiap 1000 orang 999 orang ikut iblis, hanya seorang saja yang selamat. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab dari sudut bilangan tidak menentukan kejayaan atau kebenaran sesuatu pihak. Ketika saya belajar dulu, tuan-tuan, di Jordan, ada kalangan guru kami yang mengajar orang semua tidur, tuan-tuan. Tak ramai orang nak datang ke kelasnya. Nak macam mana? Kan sebab ilmu ni hanya kita yang nak ke jalan ke akhirat saja yang pergi. Kalau ilmu-ilmu yang bersifat kegembiraan, keseronokan, glamour dan sebagainya, mungkin ramai orang nak hadir di situ, nak pergi, nak gembira, nak seronok. Yalah, ini masing-masingnya pilihan. Kita hendaklah mengikhlaskan diri kita, sudah buat satu benda, biarlah kerana Allah SWT. Jangan dipedulikan sangat pada bilangan. Memanglah semua orang suka kepada bilangan ramai, tapi bilangan tidak menentukan kedudukan seorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah jelaskan, kalau ketentuan bilangan itu adalah ukuran kebenaran atau kesalahan, tentulah Nabi Nuh AS di kalangan orang yang sesat. Iyazan billah, kita kata gitu, tuan-tuan, kerana begitu ramai manusia, hanya puluhan orang yang saja yang ikut mendukung, menyokong, mengikut dakwah Nabi Nuh AS. Hingga Allah menyatakan wala bi fi qaumihi alfasanatin ila 50 aman. Nuh berada bersama dengan umatnya selama 1000 tahun, kurang 50 saja. Tapi dalam 990 tahun dakwah itu tak ramai ikut Nabi Nuh AS. Tapi kita tak boleh nak jadikan ukuran, sikitnya penyokong Nabi Nuh, sikit sangat ikut Nabi Nuh, Nabi Nuh. Tak perlu. Kerana kerja dakwah ni memang sifatnya begitulah. Kenapa yang nak disampaikan mungkin berat, mungkin tak semua orang nak dengar, mungkin padanya ada peringatan, ataupun nak dibandingkan dengan kuliah-kuliah yang kita boleh gembira, kita boleh seronok, kita boleh ketawa. Tuan-tuan yang berkasihan, maka bukan begitu lumrah ukuran dalam Islam. Tapi tuan-tuan jangan bimbang, ya. Jadi dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, syaitan akan mengambil daripada 1000 orang 999 akan sesat. Saya tidak pernah maksudkan yang ramai itu adalah yang sesat. Saya tak maksudkan begitu, tuan-tuan jangan salah faham. Tapi saya nak masukkan kat sini, janganlah kita terpedaya untuk mengukur ukuran banyaknya orang, ramainya orang bertumpu di satu tempat, maka itu menandakan tempat itu tempat yang betul. Belum tentu, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maksudnya begitu, ya. Kerana dalam khabar berkaitan ayat ini mengatakan daripada 1000 orang 999 orang adalah pengikut syaitan. Cuma seorang sahaja pengikut jalan keimanan. Memang jalan keimanan ni sukar. Dia bukan jalan keseronokan, dia jalan peringatan, tazkirah, benda-benda yang berlawanan dengan nafsu syahwat. Maka itulah yang jadi payah untuk ikut, tuan-tuan. Jadi janji syaitan ini adalah untuk menyesatkan manusia, iaitu menyesatkan, memberi angan-angan kosong. Angan-angan ni penting. Kita kena ada imajinasi, kena ada kita
kita fantasizekan sesuatu, kita macam memikirkan sesuatu, kita dream sesuatu. Tapi biarlah dream kita itu berpokok pangkal, berasaskan kepada kebaikan, bermuarakan kepada akidah, bermuarakan kepada jalan untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Syekh Al-Imam Muhammad Muntawli Syarawi berkaitan dengan kejayaan orang-orang kafir yang ada di luar sana. Sebenarnya kalau kita baca dalam sebuah buku bertajuk 1001 Invention, Muslim Invention, ternyata pada zaman jatuhnya kerajaan Islam Andalusia, Spain, kerajaan Andalus itu ketika jatuh, maka banyak bahan rujukan telah pun diambil, dipindahkan kepada mereka, sehingga ada satu kapal ditenggelamkan. Rupanya kapal itu dia bawa lari ke Itali, barang-barang yang terdapat dalam kapal tersebut. Saya lupa nama gereja yang telah menjadi universiti pertama di Itali sebelum bangunnya gereja yang lain untuk membangunkan kajian ilmu di Perancis, yang semuanya diambil daripada negara Islam Andalus ketika umat Islam Andalus itu disembelih, dihalau, dibunuh beramai-ramai. Jadi ketika zaman kegelapan, orang-orang barat sana tidak boleh menyesuaikan fahaman agama dengan fahaman sains. Tapi orang Islam telah pun membuka laluan banyak kepada sains untuk menunjukkan kebenaran Islam itu. Lalu akhirnya orang-orang kafir terpaksa, tuan-tuan kalau melihat bagaimana Raja Britain pada masa itu telah menghantar anaknya untuk belajar di Spain, di Universiti Islam, kerana di situ adalah pelajaran sains untuk menggalakkan orang jadi doktor, ahli sains dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, ini benda yang baik untuk berfikir, berangan-angan, dream. Tapi yang berangan-angan yang salah ni, berangan-angan benda yang tidak ada tempat pijaknya, dasar pijaknya. Ini namanya ibarat pungguk rindukan bulan. Kan patah kata, berfikir benda-benda yang kita tak ada asasnya, berangan benda-benda yang tak ada manfaat kepada diri kita dan untuk orang lain. Baik, sementara rupa tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk mengetahui adanya satu jenis korma yang menarik, korma ajaib ya, daripada Zahzan Travel untuk tuan-tuan gunakan tamunya mendekati ke bulan-bulan pilihan ni. Ini korma namanya korma McJowl, besar tuan-tuan ni, masya-Allah. Saya bukakan sikit untuk tuan tengok. Tengok dalamnya, Allahu Akbar, menggoda iman. Menarik ni namanya korma McJowl yang datang dari Palestin, baru diterbangkan dari Palestin tuan-tuan. Kalau tuan-tuan minat boleh dapatkan di Zahzan Travel. Begitu juga kami di Zahzan Travel ada korma ajwa, juga baru sampai dari Madinah, ajwa Madinah untuk kita berlatih rajin-rajinkan diri berpuasa pada bulan-bulan pilihan sekarang ni. Ya, masuki tak lama lagi bulan Rajab, Syaban dan akhirnya Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita peluang untuk berpuasa sunat, kerana ia salah satu proses yang penting untuk membersihkan hati. Baik, jadi kembali kita kepada cerita tentang Umanihim. Aku memberi kepada mereka ni, syaitan berjanji untuk menyesatkan dengan angan-angan yang tak ada manfaat. Angan-angan yang memberi manfaat kepada Islam hendaklah kita teruskan. Ya, sebagai contohnya 1300 tahun lalu Imam Syafi'i berkata, kalau orang Islam meninggalkan pengetahuan ataupun pendidikan kedoktoran dalam bidang medicine, nanti orang-orang bukan Islam yang akan menguasai bidang itu. Maka pada hari ini saya kata kepada tuan-tuan, kalau kita mengabaikan bidang AI, apa dipanggil? Artificial Intelligence kan, robotik dan sebagainya, maka kita akan ketinggalan. Kerana zaman moden ini menyaksikan mereka nak pergi ukur dan mencari khazanah yang terdapat dalam hutan-hutan di Kedah, di mana, di Perak, di Pahang. Mereka pakai drone saja tuan-tuan, dia masuk dan boleh mengenal pasti segala bentuk mineral yang terdapat dalam sungainya, segala bentuk batu berharga yang terdapat dalam hutannya, segala bentuk geologinya, bagaimana untuk dapatkan hasil bumi, emas dan sebagainya. Masya Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi ini adalah bidang baru yang kita umat Islam kena terlibat. Inilah termasuk dalam ayat umniyah yang hasanah, iaitulah membuat satu pemikiran yang menjangkau zaman, berfikir secara angan-angan yang beri manfaat kepada umat Islam. Ini terkecuali daripada tipu daya syaitan. Wala amurannahum faliwattikuna adhanal an'am wala amurannahum falighayruna khalqallah. Dan aku akan menyuruh mereka, lalu mereka akan motong, mengkoyakkan telinga-telinga haiwan. Saya telah jelaskan semalam dalam konteks masyarakat jahiliah dahulu, menerusi ayat 103 surah Al-Ma'idah yang Allah menggambarkan, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Ada 4 jenis binatang yang dilarang oleh orang-orang Arab dahulu kala untuk dimakan, diambil susunya, ditunggangi, seperti yang dipanggil, yang telah kita bincangkan semalam. Namanya bahira, namanya sa'ibah, namanya wasilah, namanya ham.
Telah saya jelaskan semalam. Tuan-tuan boleh rujuk video kita semalam ketika kita bincangkan dalam Facebook semalam. Jadi inilah dia sifat syaitan, tapi dalam pada itu ada benda yang dibenarkan seperti yang dilakukan Nabi SAW. Sebagai contohnya, Nabi menandakan haiwan yang nak dikorbankan, haiwan nak dizakatkan, supaya dalam lingkungan yang banyak itu taklah tersilap yang mana telah direserve untuk tujuan sembelihan. Maka Nabi tandakan pada telinganya, itu dipanggil sebagai wasmon. Itu tidak menjadi kesalahan, itu tidak dilarang. Begitu juga tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian janji syaitan lagi kepada Allah, iaitulah wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Lalu syaitan itu akan menyuruh manusia untuk mengubah kejadian Allah. Kat sini termasuklah khasi yang telah kita bincangkan. Khasi binatang hukumnya harus mengikut jumhur para ulama, iaitu binatang dikhasi, contohnya kucing dikhasi bagi mengelakkan dia beranak pinak, nanti menyusahkan kita nak jaga, mungkin dia mengotori laman jiran tetangga dan sebagainya. Gitu juga mungkin kita pun tak mampu nak jaga kucing banyak sangat kat rumah. Ini kalau pergi rumah kena penuh dengan kucing, orang nak makan pun tak lalu tuan-tuan. Tolonglah tuan-tuan, janganlah over dalam satu perkara. Sayang pada kucing, ihsan pada kucing, taklah sampai kena bela berpuluh-puluh ekor kat rumah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini teguran kepada orang. Ada orang pula suka bela burung, macam-macam burung ada kat rumahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memanglah bela burung ni ikut pendapat yang paling muktamad dalam mazhab Syafi'i tak salah pun. Seperti yang Imam Nawawi jelaskan ketika Nabi berkunjung ke rumah seorang sahabat, ya Aba Umair ma fa'ala Nughayr, wahai bapa Umair, apa yang dibuat oleh Nughayr. Nabi berkata pada seorang budak adik pada Anas bin Malik itu yang menjaga burung, yang suka main burung. Pandu pada hadis itu Imam Syafi'i mengistimbatkan lebih 70 hukum dibahaskan oleh para ulama mazhab Syafi'i. Tuan-tuan yang mulia sekalian, maka taklah jadi kesalahan sebagaimana seseorang bela ikan. Bela ikan tak salah kan, maka bela burung pun tak salah, dengan syarat menjaga makan minumnya. Jangan menganiaya, jangan jemur di tengah panas sampai mati dia, jangan lastik dia, tak boleh tuan-tuan, haram hukumnya. Tapi membelanya tak ada masalah mengikut jumhur para ulama, seperti ditekankan dijelaskan oleh imam-imam mazhab Imam Syafi'i sebagai contohnya. Imam Nawawi menguraikan Al-Majmu' dalam syarah Muslim pun ada. Jadi berkaitan dengan perkara ni, jadi ada keadaan yang kita dibenarkan untuk khasi binatang itu. Dalam binatang yang ternak pula, ketika dia khasi, maka lembu itu akan bertambah banyak dagingnya, kambing dan sebagainya. Dibenarkan, tak ada masalah ikut jumhur para ulama. Sikit-sikit sahaja mereka yang mengharamkan buatan tersebut. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, pandu kepada perkara ini, apa pula kedudukan dalam Islam kita bersunat. Sebagai contohnya, bersunat bagi lelaki hukumnya wajib, bagi perempuan hukumnya juga wajib. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib, dalam mazhab Ahmad Hanbali hukumnya sunat. Tapi bila kita lihat di sudut penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama, contohnya kita boleh rujuk dalam Al-Kafi, fatwa yang dikemukakan dalam Jabatan Fatwa Wilayah Persekutuan, Sahibul Samah Mufti memfatwakan hukumnya adalah wajib kepada lelaki dan perempuan. Ada pendapat yang mengatakan bersunat orang perempuan itu hukum haram. Ini pendapat yang keterlaluan tuan-tuan. Bersunat ni seperti yang dijelaskan bukanlah taksil. Taksil ni berarti dalam proses sunat dilakukan, yang difahami oleh masyarakat Mesir yang sangat benci kepada institusi agama. Tuan-tuan, ada golongan perempuan dalam konteks pergerakan mereka Islam liberal yang ada di sana, yang berpaksi di bawah nama gelarannya Tahrir Al-Mar'ah, untuk membebaskan perempuan daripada kekolotan Islam kononnya. Sebagaimana mereka melarang, mereka melihat larangan untuk poligami. Mereka mengatakan sunat itu adalah satu usaha untuk menghina orang perempuan, menyebabkan orang perempuan tidak dihargai dan orang perempuan tidak merasa keseronokan ketika bersama dengan suami. Ini cuma kata-kata dongeng lah tuan-tuan. Sainsnya telah terbukti bahawa membersihkan anggota tersebut. Itu sebab dalam diskusi pada hari ini, kalau tuan-tuan lihat di Telaga Biru fan club punya Facebook tengah hari tadi, ketika dibincangkan oleh Sahihul Fadilah Al-Ustaz Ahmad Fawaz bin Datuk Fadil Noor, kita dapat lihat bahawa penjelasan dikemukakan bukanlah sunat itu dipotong habis anggota tersebut sehingga menyebabkan seorang perempuan tidak dapat keseronokan ketika dalam hubungan suami isteri. Tapi maksudkan kat situ adalah pembersihan, bersih sedikit saja anggota tersebut, sehingga Nabi menyatakan azkar ini adalah yang terbaik, yang dapat menghargai, memuliakan seseorang. Perempuan itu sebenarnya bukan seperti yang difahami oleh golongan Islam liberal yang terdapat di Mesir dan beberapa negara Arab yang melarang buatan ini, mengatakan ia satu penganiayaan kepada orang perempuan. Jadi kembali kepada konteks ini, ada perkara-perkara yang kelihatan seperti suruhan syaitan untuk seseorang lakukan, tapi sebenarnya ia bukan begitu. Ia pengecualian yang dibenarkan.
Ya, tuan-tuan dapat lihat dalam ayat yang disebut oleh Allah SWT kat sini, seperti ada perkara-perkara lain hukumnya macam memotong kuku, mencukur rambut, berkhitan. Orang Melayu bagi berkhatan, ya. Dan bagi perempuan itu pembersihan, kata Sahibul Fadilah Ustaz Ahmad Fawaz. Ini adalah begitu juga melubangkan telinga untuk tujuan tindik, masang anting-anting. Ini semua adalah pengubahsuaian yang dibenarkan oleh agama, kerana ia bukan lahir daripada ajaran syaitan, ya, dan tidak pula memperburukkan fungsi anggota tersebut. Ia menyempurnakan, macam berkhitan tadi sebagai contohnya. Bukan saja seseorang lelaki akan selamat daripada kotoran yang terdapat di bawah lapisan tersebut yang dibuang ketika berkhatan, malahan juga ia memberikan kenikmatan untuk seseorang itu perhubungan ketika bersama dengan isterinya sebagai contoh, ya, dan diberikan kepuasan yang lebih, dan dia juga menyelamatkan anggota tersebut daripada diserang kekotoran duduk di bawahnya yang datang bakteria dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, guru kami Syekh Dr. Abu Syariah ketika membincangkan perkara ini di Universiti Jordan dahulu, ada mengemukakan fakta-fakta oleh saintis yang menunjukkan betapa orang-orang bukan Islam pada hari ini pun, selain daripada Islam, Yahudi dan juga Kristian yang juga mengambil berat bab berkhitan bagi lelaki ini, malahan orang bukan orang etis pun pada hari ini berkhatan juga setelah mendapati penjelasan oleh para doktor betapa berkhatan bagi lelaki itu penting untuk mengelakkan penyakit daripada tersebar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini adalah antara perkara yang disebut oleh para ulama dalam pengecualian mereka. Kini tiba pula bincangan tentang plastik surgery, kemudahan plastik. Semalam saya ada sentuh sikit. Dah semua orang nak nampak cantik, nak nampak hidungnya lebih mancung, dagunya tajam, ya, macam anak patung, kan. Kemudian nak suruh apa lagi, anggota tertentu pula di adjust size-nya, dibesarkan ke, dikecilkan ke. Apa hukumnya tuan-tuan yang mulia sekalian? Kita dapat lihat dalam fatwa-fatwa ulama daripada Azhar, daripada OIC, daripada Eropah, semua menunjukkan hampir mereka ini bersepakat, berlaku sebenarnya ijma' para ulama untuk mengatakan bahawa sebenarnya pembedahan yang tujuannya untuk merawat illah, iaitu satu kekurangan, kecacatan yang berlaku. Umpamanya lahir budak itu sumbing, maka dia akan menjadi mangsa kepada penderaan psikologi. Bila dia besar nanti, maka hendaklah diubati perkara tersebut, dirawat, disambung, dijahit. Gitu juga kalau lahir tiba jarinya lebih daripada 5, sepatutnya seorang yang sihat jarinya 5, tapi jari budak itu 6 contohnya, dan yang ke-6 tu pun tak ada tulang, ia akan mudah tersepit, ia akan menyebabkan dia menjadi mangsa gangguan dan ejekan bila dia besar nanti. Maka perkara tersebut kebanyakan para ulama membenarkan, bahkan ada sebahagian mengatakan wajib untuk dirawat benda itu, ya. Jadi ini dibenarkan. Tapi yang diharamkan dalam Islam ni bila sesuatu rawatan itu bertujuan untuk mengubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Mengubah ni adalah, kalau kita bayangkan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dan tafsir Sya'rawi, kalau kita perhatikan apa contohnya, kalau kita sebagai contoh sebuah kereta yang tugasnya untuk membawa penumpang-penumpang, tiba-tiba kita angkat kereta itu gunakan untuk mengangkat besi pula, kayu balak dan sebagainya, tentu tak munasabah, kerana yang boleh mengangkat kayu balak, besi, benda-benda berat ni adalah lori. Bas sekolah walaupun ia besar, tapi bukan untuk angkat benda-benda tu, yang angkat penumpang yang ramai. Maka begitu juga segala kejadian Allah ni ada fungsinya sebenar, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bila manusia gagal mengetahui tentang fungsinya, maka mereka dengan mudah-mudah untuk mengubah apa yang telah dijadikan Allah SWT itu untuk keserasian dengan hawa nafsunya yang tidak berpenghujung, yang tidak ada titik berhentinya. Bila dia nak berhenti, tuan-tuan, dia akan sentiasa tak puas, nak buat begitu, nak buat begini. Lebih malang lagi, masyarakat yang ada pada ini mengiktiraf, menyokong pula golongan LGBT. Kalau di negara barat itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kadang-kadang ada negara barat yang tidak Islam melihat, mereka tak Islam, tapi mereka tahu ini satu kebejahatan, penyimpangan. Tapi malangnya di negara orang Islam pula, pada hari ini orang-orang seperti itu pula disokong produknya. Apa nak buat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Inilah dia kesesatan. Ma ba'dahu min dhalal. Tak ada kesesatan lebih dahsyat daripada itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila kita melihat ayat Allah SWT kat sini, iaitu tugas syaitan ini adalah untuk membujuk, menggoda manusia. Ini dipanggil sebagai talbis. Talbis ini disebut dalam sebuah buku, Talbis Iblis, oleh Imam Ibn Jauzi.
menunjukkan bagaimana syaitan ni janjinya kepada Allah adalah untuk menyesatkan. Orang tua pun disesatkan, orang muda pun disesatkan, budak-budak pun diganggu juga. Orang alim pun ada cara kaifiat syaitan untuk menyesatkannya. Kadang-kadang dalam 99 kebaikan yang kita buat, rupa-rupanya di ujung itu menjurus kepada kerosakan tanpa kita sedar. Saya pernah tunjukkan kepada tuan-tuan ketika Allah SWT menurunkan ayat Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ataupun ayat yang lain tentang fattabi'u, ini merupakan jalan aku maka ikutilah, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Jadi jalan Allah SWT ni cuma satu saja, ihdinas siratal mustaqim. Maka Nabi menunjukkan kepada kita satu garisan yang lurus, di kiri kanannya ada garisan-garisan yang menyimpang. Walaupun nampaknya sedikit saja degreenya, tapi dia akan membawa kepada hilangnya destinasi GPS yang kita set awal-awal itu. Maka seseorang itu akan disesatkan oleh syaitan. Jadi kerja syaitan ni tak pernah selesai, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Sehingga kata seorang sahabat yang terkemuka, Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu ardah, sahabat yang mulia ni mati dalam berlakunya wabak di Palestin. Nama tempat itu Amwas ataupun Amwas. Ya, ketika sahabat nama Ubadah bin As-Samit ini mati di situ, beliau berkata, aku walaupun telah berumur lebih daripada 70 tahun dan aku mengetahui bahawa anggota kemaluanku telah lama mati, tetapi aku cukup takut untuk duduk berduaan dengan seseorang yang bukan mahramku. Bimbang pada waktu itu tiba-tiba syaitan menggerakkannya, maka aku mati dalam kemurkaan Allah SWT, mati dalam su'ul khatimah. Itu sebab kita dalam hidup ni, tuan-tuan, kan, ya, diajar bila kita banyakkanlah berdoa supaya mati dalam husnul khatimah. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Doa ni kita dah belajar, kan? Ustaz Syafiq Murad dah masuk, kan? Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, perelokkan kesusahan hidupku dan beri aku ganjaran atas segala musibah yang berlaku dalam hidupku. Beri aku ganjaran atas segala ujian yang berlaku dalam hidupku. Baik. Jadi inilah dia kerja syaitan. Tapi dalam perkara-perkara perubahan yang dilakukan itu, ada yang dibenarkan oleh Allah SWT, seperti yang telah digambarkan tadi. Bersunat, ia satu kewajipan untuk lelaki dan perempuan. Dalam mazhab Hambali mengatakan ia sunat makramah, berarti satu benda disunat yang dituntut. Seperti dijelaskan Sahibul Fadilah, Datuk Menteri Agama kita satu masa dulu ketika beliau mufti, beliau melihat kecenderungan untuk mengatakan ia dekat dengan kewajipan, dan kata mazhab Syafi'i memang ia satu benda yang diwajibkan, seperti dinaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu'. Jadi bersunat itu tidak masuk dalam perkara yang dikeji oleh Allah kerana perubahan laku pada biologi sistem manusia. Yang diharamkan itu, seperti kita bincangkan, orang yang mengubah, contohnya kening elok-elok dia pergi cukur pula, ambil pula pensel pergi tandakan kat situ. Ni yang telah kita bincangkan semalam, larangan Allah Taala al-wasilah wal mustawsilah. Bagaimana orang yang membuat tattoo di badan, orang yang sebagai contohnya menyambur rambut, orang yang mencukur kening, kita dah bincangkan mutanamisah itu. Jadi inilah dia yang diharamkan oleh Allah SWT. Bertindik tidak haram. Bercukur rambut bagi lelaki tidak haram. Apalagi potong kuku tidak haram. Bersunat diwajibkan. Lagi apa lagi? Kalau seseorang itu lahir dalam kecacatan, maka digalakkan untuk buat operation supaya keadaan itu diperbaiki. Mungkin ia jadi satu yang dibenarkan, mungkin dia satu wajib bagi mengelakkan si fulan itu, orang terlibat itu, daripada dihina bila dia besar nanti. Contohnya sumbing, ataupun contohnya dia sengau, ataupun contohnya jarinya lebih daripada 5. Maka ini antara kewajipan ibu bapa untuk ambil berat sewaktu anak-anak itu dilahirkan. Baik, tuan-tuan yang Allah sekalian, kemudian Allah jelaskan, wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang mengambil syaitan sebagai wali selain daripada Allah, tempat bimbingan, tempat rujukan, tempat berkasih sayang, tempat dia mentaati, maka dia telah rugi dengan serugi-ruginya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Syaitan itu memberi janji dan mengajak dia berangan-angan, dan tidaklah janji syaitan itu melainkan penipuan belaka. Kita dah belajar dalam Islam perkataan gurur. Gurur ni berarti satu yang luar,
Dari luar menyenangkan, tapi dalamnya terkandung benda-benda yang sangat merugikan. Jadi syaitan dipanggil sebagai ghurur. Dipanggil sebagai ghurur dan juga gharur. Kerana sifat syaitan ini adalah untuk mengajak berangan-angan dan membawa kepada angan-angan yang tidak membawa kepada realiti, angan-angan tidak berpijak di bumi yang nyata. Yang dilarang ni adalah angan-angan kosong yang menjadikan seorang duduk termenung tanpa kerja. Yang dia sibuk adalah dengan khayalannya, berfikir, berangan-angan. Dia mengidam-idamkan satu benda yang tak akan berlaku, yang sukar untuk berlaku. Buatlah benda yang boleh, tuan-tuan. Hari ni ramai orang buat kerja delivery untuk mencari rezeki yang halal. Yang pemalas ni duduk di rumah, hantar mesej kat orang, minta duit itu, minta duit ini. Padahal Allah bagi pada kita kudrat. Buatlah kerja, tuan-tuan. Pergi kat Sungai Kelang itu, mancing pun boleh dapat ikan haruan, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau letak dua upaya langsung. Macam kes yang kita dengar baru-baru ni, ya, orang perempuan yang mungkin tiada suami atau perempuan tiada suami, ataupun diceraikan oleh suaminya, maka terpaksa mencari rezeki dengan cara yang haram. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu satu perkara lah di luar kemampuan untuk kita tafsirkan. Tapi kalau yang lelaki ni duduk kat stesen, petrol station, tunggu orang datang, nampak orang naik motor datang minta duit, padahal dia ada motor, ada peluang untuk bekerja, kenapa lah tak buat, tuan-tuan? Mengharapkan satu benda berlaku di depan mata tanpa usaha, ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kalau fikir benda-benda yang boleh dicapai, angan-angan yang baik yang akan bermanfaat kepada orang, itu satu benda yang bagus. Tapi kalau duduk berangan-angan semata-mata tanpa sebarang action dilakukan, maka ini yang merupakan tipu daya dari syaitan. Jadi harapan tentang hadirnya esok hingga meninggalkan pekerjaan hari ini merupakan dalih yang dikuasai seseorang itu pada mindanya kerana angan-angan kosong. Jadi harapan yang makin panjang dan jaminan kepalsuan boleh kita hidup sampai ke hari esok akan membuatkan hati kita lalai. Kerana agama mengingatkan kita jangan menunda taswif. Yamna'u taswif. Islam tidak menahan kita mentaswif. Taswif makna menanggung. Jadi kita pun tidak pasti apa yang akan berlaku pada hari esok. Jadi huraian ni bukan anjuran untuk mengabaikan hari esok atau tidak mempersiapkan bekalan masa depan. Ada perbezaan di antara berfikir untuk hari esok dengan cemas menghadapinya, dengan bekerja untuk hari esok dan tenggelam hari ini demi hari esok. Ini antara benda-benda yang kita dapat lihat. Ada orang bukan mengabaikan hari esok, dia langsung tak nak fikir hari esok. Dia berangan-angan, dia tidak membuat persiapan untuk hari esok. Apa benda yang dia kena ada dalam perancangan. Kalau dapat duit banyak ni juga habis. Ya, ketika kerajaan bagi wang, ambil wang KWSP, ambil gunakan betul-betul, tuan-tuan. Kau ingat, nanti bila kita bersara, itu wang yang kita akan gunakan. Saya bukanlah melarang tuan-tuan untuk ambil wang tersebut, tapi kalau ambil dan kemudian renovate rumah, sedangkan rumah pun tak perlulah nak renovate, tuan-tuan. Ambil untuk menukar motorkar, padahal kita tak perlu motorkar yang lebih besar daripada itu. Ambil wang banyak itu kemudian enjoy dengan benda-benda yang sia-sia. Maka mudah-mudahan Allah melihara kita daripada sikap-sikap seperti ini. Itu sebab dalam hadis Nabi mengajar kita satu doa yang penting tau. Doa ni pendek, tuan-tuan, ada dalam buku Azkarul Azkarnya. Buka muka surat 159. Kita ni doalah kepada Allah selalu, Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Maksudnya, ya Allah, berkatilah kami pada apa yang ada, tambahlah keberkatan untuk kami selalu. Yang sikit jadi banyak, yang sederhana pun cukup. Yelah, kalau kita masak nasi banyak, habis makan. Masak sikit pun cukup. Mana yang penting, tuan? Nah, inilah perkaranya. Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Walaupun doa ni dibacakan Nabi SAW ketika minum susu, tetapi kata para ulama, kita bacalah dalam apa sahaja pemulihan kita dalam kehidupan ni, supaya kita cukup dengan apa yang ada. Ada sifat qanaah. Kalau tak, kita dapat banyak, habis. Sikit cukup pula. Jadi lebih baiklah kita ambil benda yang berkadaran, yang perlu dalam lingkungan keperluan kita. Baik, muslim-muslimat hati dari kesalahan. Kemudian Allah janjikan dalam ayat 122, orang beriman dan beramal salih kami masukkan mereka dalam syurga yang mengalir bawahnya sungai-sungai, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadat wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Dalam ayat ini Allah menggunakan ayat tajri min tahtihal anhar. Kenapa ayat lain Allah sebut tajri tahtahal anhar? Kat sana tak ada min, kat sini ada min. Tajri min tahtihal anhar. Pasal tak? Ayat lain mengatakan tajri tahtahal anhar.
Apa beza di antara dua struktur, dua laras bahasa ni tuan-tuan? Kemudian insya-Allah pada masa esok juga saya akan jawab soalan ni. Sebab itu akan menjelaskan tentang perkataan yang digunakan oleh Allah, iaitu ma'wa. Ma'wa dalam ayat yang satu persatu yang tu, ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Ma'wa ni juga disebut dengan nama Jannatul Ma'wa, syurga ma'wa. Jadi ma'wa ni perkataan apa sebenarnya dalam bahasa Arab? Keindahan bahasa Arab ni terletak pada ketepatan perkataan-perkataan dipilih oleh Allah, bukan berlaku secara kebetulan sebenarnya. InsyaAllah kita akan huraikan pada masa esok lebih lanjut. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih tuan atas keprihatinan tuan-tuan, atas mesej tuan-tuan, PM saya. Alhamdulillah, macam-macam mesej saya terima. Saya bersyukur mempunyai orang prihatin macam tuan-tuan. Apapun, kenang saya dengan doa tuan-tuan. Ada apa-apa kekurangan dalam kuliah saya, ada yang tuan-tuan terasa hati, saya mohon ampun, maaf kepada tuan-tuan. Mohon kepada Allah atas keterlanjuran bahasa saya yang mungkin tak tepat. Ya, apapun saya mengharapkan kebaikan. Dan sebelum saya datang ke kuliah bersama tuan-tuan ni, saya baca berbagai kitab. Ia penting untuk diri saya sendiri menjawab di depan Allah SWT. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan enjoy kuliah bersama dengan saya, walaupun ada kekurangan. Dan andai tuan-tuan melihat padanya di kebaikan, share lah dengan seramai orang yang kita kenal yang mungkin memerlukan perbimbingan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ni ada keikhlasan padanya, dan dengan keikhlasan itulah kita bertemu dengan Allah SWT. Baik, setakat ini saja dulu. Wallahualam. Kita akhiri kuliah pada malam ni dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika 'amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا عزبا إلا زوجته ولا عاقبا إلا أنجبت له ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.